Memesongkan akidah, syirik dan menyesatkan. Itu antara komen yang dilemparkan terhadap Syihah Zikir selepas persembahan yang berkonsepkan alat teater yang dilakukannya pada malam AJL ke-36 minggu lalu. Persoalannya, benarkah Syihah punya agenda tersendiri atau ia hanya perkara yang direka-reka untuk mencipta kontroversi? Syihah Zikir, sila jawab. Habibi datang kemari, sudah lama hatiku menanti. Habibi datang menari, sudah lama hatiku menanti rindu. Kalau orang betul-betul perhatikan kita orang punya persembahan, sebenarnya Syihah tak nak menyanyi dan menari semata-mata, tapi kita orang selitkan persembahan daripada segi lakonan juga. Semuanya ada watak. Daripada tarian sendiri pun ada maksud dia, ada seni dia, di mana kalau orang tengok di perakhiran je tu, Syihah tetap tak berjaya pun dapatkan okey. Actually pada malam AJL tu banyak memberi pengajaran untuk Syihah sendiri, di mana mungkin apa yang kita orang ketengahkan ni memang tak sesuai untuk di Malaysia. Mungkin orang tak boleh dapat faham sebab segelintir netizen ni kebanyakannya diorang hanya tengok pada dasar ataupun luaran. Cuma Syihah respect lah, ramai antara netizen-netizen kita ni memang sangat rajin ya, Google dan orang kata apa ada tangga semua tu. Tangga tu sebenarnya sebab Syihah nak terbang. Memang keyakinan Syihah nak terbang, so mestilah kena ada anak tangga yang tempat yang tinggi untuk Syihah terbang. Aha, sabar. Bukan itu sahaja, Syihah turut terpalit kontroversi kononnya dia ada terasa hati dengan seseorang yang pernah rapat dengan dirinya. Ish. Siapa pula tu Syihah? Ya Tuhanku, macam mana boleh tu sampai berita ini? Saya tak adalah nak mention rakan artis ke apa ke, tapi antara kenalan saya lah, di mana Syihah rasa sangat happy dengan kawan-kawan Syihah yang dah pun berhijrah. Sekarang Alhamdulillah Syihah pun bersyukur sangat bila rakan-rakan yang terdekat dah jadi lebih better. Tapi Syihah agak pelik dengan perubahan yang sangat baik, tapi Syihah terus di cut off secara tiba-tiba tanpa tahu apa sebabnya, sampai menyebabkan saya terfikir kenapa. Bila saya kontak tanya pun tak nak bagi tahu kenapa. Bagi saya, kalau kita jadi orang yang lebih better, alangkah baiknya kalau kita baik dan juga rapat dengan semua orang, supaya apa yang kita nak cuba sampaikan ke arah yang kebaikan akan lebih mudah sampai apa niat kita tu. Tapi kalau semakin menjauhkan diri dengan mungkin bermasam muka, tak nak bertegur siapa, bila saya tegur pun dah tak nak bercakap ke apa. Dan bukan saya seorang je yang hadap, tapi di kalangan sahabat-sahabat saya yang lain juga mempunyai masalah yang sama, buatkan kita rasa macam kenapa apa yang kita buat. Macam diri saya sekarang pun, mungkin yang tengah menonton sekarang, kita cuba untuk jadi better person setiap hari. Maknanya kita jangan bermasam muka, jangan tiba-tiba nak menaik muka tanpa sebab. Kalau ya pun kita ada bermasalah, apalah salahnya kita terus berterus terang daripada kita nak hidekan benda tu, buatkan orang tertanya-tanya kenapa. Sedangkan orang dah bertanya tapi tak ada respon, tak ada apa-apa. Saya dah jadi macam mana tahu, macam okey, macam ni perasaannya. Kalau if one day aku dah change jadi better person, aku tak boleh buat kat orang lain yang mungkin belum ada rezeki dia untuk menjadi seperti mana kita jadi, supaya mereka tak rasa mereka dijauhkan. Sebelum ni Syihah dia tak cuba bersemuka dengan individu tersebut untuk memperjelaskan keadaan. Mungkin ada tersalah anggap ke dia berkecil hati dengan Syihah? Saya cuba melalui media sosial dululah, macam WhatsApp, DM. WhatsApp pun dia tak ni, kenapa? Sebab kita bila berkawan yang close ni, kita dah kenal lah macam mana orang tu. So kita try pula contact dekat DM, kat IG, tapi still tak dapat jawapan. Macam Syihah seorang yang happy go lucky, I take it easy. Cuma Syihah tak suka kalau ada anything yang melibatkan atau berunsurkan fitnah. Benda tu Syihah nak make it clear. Sebab kalau saya salah, saya mengaku salah. Kalau you betul, you cakap you betul, dan kita bagi benda tu jadi jernih balik macam dulu. Sebab macam sia-sia kalau you waste your energy tu untuk benda-benda yang tak betul pun. Tolonglah guys, kalau korang rasa tak senang hati dengan orang lain, tolonglah jangan sampai tahap korang try to create satu berita yang tak betul. Bagi saya, orang yang macam tu ada masalah jiwa.